Malaysia ingin menang Nobel Prize pertama saintis kita 2020. 2020 telah berlalu dan tidak ada seorang pun akan menang lagi. Kalau kita diketahui, kita percaya pada Tuhan, tak mungkin akan dipertimbangkan untuk Nobel Prize. Percayalah tuan-tuan. Dan Einstein ditolak disebab dia tulis Allah dalam buku yang pertama. Dia tulis God. Dia tulis The Mind of God. Tuan-tuan baca dalam A Brief History of Time. Dan ini sangat dikesali oleh Profesor Bruno. Selepas dia Islam, dia menulis, mengkaji dan betapa dahsyatnya, betapa bodohnya Stephen Hawking. Setiap yang tersusun dan dia kata terjadi sendiri. Dan sekarang kita lihat antara Islamic Science dengan atheism. Stephen Hawking menulis The Grand Design menolak ketuhanan 100%. Dia harap dia akan menang Nobel Prize, tetapi ditolak juga sekali lagi. Dan sekarang dia telah mati. Dan sekarang dia berjumpa dengan Tuhannya. Kita sudah berada seminggu dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Dan izinkan saya pada tengah hari ini untuk menyentuh tentang mukjizat Al-Quran dalam konteks saintis Muslim, saintis Barat dan ulama tradisi. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu bi suratin min mithlihi. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syarakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam ta'lu wa lan taqulu fattaqun narul lati waqudun nas wal hijrah wa intal lil kafirin. Shadaqal azim. Dan sekiranya kamu masih ragu-ragu, sekiranya kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, bawalah satu surah yang seumpamanya dan panggillah saksi kamu selain pada Allah sekiranya kamu benar. Dan sekiranya kamu tidak dapat melakukannya, pasti kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Inilah ungkapan yang Allah mencabar orang Quraisy yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Dan datangkan satu surah yang seumpamanya sekecil-kecil surah yang untuk menandingi mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tidak dapat menghadirkan satu surah sampai hari ini. Dan dari segi bahasa, Al-Quran ialah mukjizat yang tidak ada taranya. Ada satu kisah yang saya mulakan dengan kisah bagaimanakah orang kafir ketika zaman Rasulullah. Mereka sangat kagum dengan bacaan dengan ayat Quran, tetapi mereka tidak beriman. Di antara mereka ialah Walid Al-Mughirah yang sangat pakar dalam syair, dihantar oleh para pembesar Quraisy untuk mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah daripada ayat Quran. Dan kisahnya agak panjang, tetapi apa yang disebut di sini ialah apabila dia telah mendengar ayat Quran dibaca oleh Rasulullah, maka dia kagum, termangu-mangu. Dan dia mengatakan, saya adalah orang yang paling fasih dalam syair. Maka yang saya dengar ini bukan syair. Yang saya dengar kata-kata sihir, tetapi ini bukan kata sihir. Dan dialah bukan kata-kata orang yang gila. Dia adalah satu kalam Allah. Dan terpaksa Al-Walid Al-Mughirah ini mengakui bahawa yang dia dengar itu tidak ada taranya. Dan dia mengatakan dia adalah kalam Allah. Maka orang Quraisy yang menghantar Al-Walid sangat heran, kenapakah kamu Al-Walid setelah disihir oleh Muhammad, kata mereka. Tetapi apa yang disebut oleh Al-Walid, dia katakan, di antara kita, saya paling alim, paling pandai, paling fasih dalam syair. Tetapi apa yang saya dengar ini bukan syair. Dan wala biqasidah, dia bukan satu qasidah, wala bi asy'ar al-jin, dan bukan dia syair. Wallahi ma yaswa alladhi yaqulu syai'an min hadha, tidak ada satu pun kalimah yang dibaca oleh Rasulullah ini sama dengan apa yang pernah kita dengar. Wallahi inna qalu alladhi yaqulu halawah, perkataannya sangat indah, manis. Wa inna alaihi talawah, dan begitu indah di atasnya, di bawahnya sangat-sangat cantik. Wa innahu lamasrun alahu, di atasnya seperti buah-buahan yang penuh berbuah. Dan urqa asfalahu, dan di bawahnya pancaran air yang segar. Dan wa'indu la'indu ma'yu'la, dan perkataan ini mengatasi dan tidak dapat diatasi oleh siapapun. Wa'innahu lihtimu ma tahtahu, dan dia meruntuhkan seluruh kalam lain. Dan dialah kalam yang agung yang mengaturkan, yang mengalahkan semua kalam yang lain. Ini ialah penyaksian daripada orang bukan Islam terhadap mukjizat Al-Quran. Dan saya ingin berpindah pada dalam kuliah ini
bagaimanakah dalam zaman moden ini saintis bukan Islam yang telah tertawan dengan Al-Quran. Dan satu contoh yang saya ingin berkongsi dengan para pendengar sekalian ialah seorang profesor mathematics bernama Profesor Gary Miller yang sangat angkuh dengan Islam pada asalnya, dan dia menggunakan kaedah matematik untuk menunjukkan Al-Quran ialah bukan sebagaimana yang dimahami oleh orang Islam. Satu masa namanya melonjak disebabkan dia telah mengadakan perdebatan dengan Syekh Ahmad Deedat. Dia melakukan perdebatan dengan Syekh Ahmad Deedat, tetapi para pemerhati mengatakan dalam perdebatan tersebut Profesor Gary Miller tidak menunjukkan keangkuhan yang asalnya. Dan dia mendengar kata-kata yang dituturkan oleh Syekh Ahmad Deedat, dia terfikir dan dia mendapat sesuatu dalam perdebatan tersebut. Perdebatannya dirakamkan dalam Islam and Christianity, dan kita boleh baca kembali apakah hujah-hujah yang digunakan oleh Syekh Ahmad Deedat berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Christianity, berkaitan dengan ketuhanan dan sebagainya. Dan di situ Profesor Gary Miller telah dapat merasakan sesuatu yang menarik untuk dia teruskan kajian tentang Islam. Dan dia adalah seorang missionary, walaupun dia seorang profesor, dia seorang missionary. Dia pada asalnya ingin menunjukkan bahawa Al-Quran mempunyai kesalahan yang banyak. Dan tujuan asal dia berdebat dengan Syekh Ahmad Deedat, walaupun pada ketika perdebatan itu keadaannya dia tunduk kepada Ahmad Deedat, tetapi ini asalnya dia ingin menunjukkan kecacatan Al-Quran. Wazubillah. Dan akhirnya dia dikalahkan Al-Quran. Dan apabila dia telah dikalahkan Al-Quran, panjang kisahnya, tetapi akhirnya dia telah dikalahkan. Dan dia menulis Mukjizat Al-Quran. Dan dia tukar namanya menjadi, daripada Profesor Gary Miller menjadi Abdul Ahad Umar, dan dia menjadi pendakwah yang terkenal di Kanada dan di kawasan di Eropah hari ini. Inilah sejarah bagaimanakah yang saya nak sebutkan di sini ialah Mukjizat Al-Quran yang telah menyentuh hati perasaan orang pakai Islam, yang pada mulanya datang untuk mencetuskan, untuk menunjukkan bahawa Al-Quran itu tidak datang daripada Allah, tetapi dia telah bertukar dan akhirnya memeluk Islam. Dia menulis sebuah buku. Ini kisahnya pada tahun 1977, dia telah berdebat dengan Syekh Ahmad Deedat ketika masih muda lagi. Disiarkan dalam banyak media, dan sampai hari ini para pendengar sekalian boleh merujuk perdebatan di antara kedua tokoh ini dalam YouTube dan dengarlah hujah masing-masing. Dia menggunakan logik matematik tetapi dipatahkan oleh Syekh Ahmad Deedat, dan akhirnya dia telah kalah dan dia meluk Islam dengan nama yang sebut tadi ialah Syekh Umar ataupun Abdul Ahad Umar. Itulah kisah seorang yang asalnya menentang Al-Quran tetapi telah tertawan Al-Quran disebabkan oleh, kalau tadi kita lihat Al-Walid tadi, dia ditawan oleh bahasa Al-Qurannya begitu cantik, tetapi Profesor Gary Miller ditawan oleh fakta saintifik yang dia tidak tahu tetapi telah terdapat Al-Quran. Dan di antara perkara yang paling dia kagum ialah apabila dia membaca Al-Quran mencabar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat ini dia mula tadabbur. Dan apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran ini datang selain pada Allah, maka dalam Al-Quran ini terdapat pencanggahan yang banyak. Pada asalnya dia nak cari pencanggahan dalam ayat Quran. Dia nak tunjukkan pencanggahan-pencanggahan. Tetapi dapati bahawa apa yang dia cari selama ini telah dicabar oleh Al-Quran. Al-Quran telah mencabar, Allah telah mencabar. Kalaulah apa yang kamu cari itu, apakah kamu tidak tadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu bukan datang daripada Allah, maka terdapat pencanggahan yang banyak di dalamnya. Sedangkan sepanjang hayatnya lah ialah berdebat untuk mencari kesalahan tersebut. Dan Allah telah memberikan hidayah. Melalui Al-Quran, dia telah daripada tujuan asal mengkaji Al-Quran untuk menunjukkan negatif, tetapi dia telah terbalik sama sekali dan dia menjadi pejuang Islam yang kental di Eropah sampai hari ini. Dan yang menariknya, dia menulis sebuah kitab, sebuah buku, The Amazing Al-Quran oleh Dr. Gary Miller. Dan buku ini saya dapati bahawa banyak ustaz di Lembah Kelang ini menggunakan buku ini sebagai teks di masjid. Ada beberapa orang ustaz yang saya tahu menggunakan buku ini untuk mengajar di masjid
waktu solat ataupun kuliah maghrib. Dan kita petik beberapa perkara yang menarik yang dibincangkan oleh profesor ini selepas dia masuk Islam. Dia memperkenalkan Islam melalui mukjizat Al-Quran. Di antara perkara yang dia sentuh dalam buku ini ialah dalam Al-Quran tidak ada nama keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah yang daripada perempuan. Sama ada Fatimah ataupun Khadijah ataupun Aisyah, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran menyebut nama. Tetapi dalam Al-Quran banyak menyebut tentang Maryam. Sedangkan orang Kristian yang menjadikan Maryam sebagai Mary dan sebagai ibu Tuhan mereka. Kalaulah Muhammad ini menulis Al-Quran, kata Gary, hujah dia pertama, tentu dia akan menyatakan keluarganya, Khadijah, Aisyah dan sebagainya, Fatimah. Tetapi tidak ada satu pun nama ini dalam Al-Quran. Yang ada adalah Maryam. Yang kononnya, quote and quote, musuh kepada Islam. Sebenarnya tidak. Dan ayat yang dia sebut ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Imran. Dzalika min ambalil ghaibin nuhihi ilaik. Wa ma kunta lahum idh kunna aqlahum ayyuhum yakul Maryam wa ma kunta lahum idh yahtasimun. Umpamanya. Ayat ini menceritakan bahawa Allah menceritakan kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang gaib. Termasuklah bagaimanakah Maryam yang dipelihara oleh Zakaria dan Nabi Zakaria. Mereka berebut untuk memelihara Maryam. Dan perkara ini ialah perkara yang gaib yang tidak ketahui Rasulullah tetapi diwahyukan oleh Allah SWT. Syahid kita di sini ialah Maryam disebut dengan nama. Maryam disebut dengan nama di dalam Al-Quran. Tidak ada satu nama selain pada Maryam wanita yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tidak ada. Kecuali Maryam satu-satunya nama khusus, nama khas yang Allah sebut menyebutkan bahawa penghormatan kepada Maryam itu adalah perkara yang menyentuh hati Gary Miller buat pertama kali. Dia berfikir bahawa sekiranya Muhammad yang tulis Al-Quran, mesti ada banyak kisah keluarganya, termasuklah keluarga-keluarga yang terdekat, termasuklah Aisyah, Fatimah dan Khadijah umpamanya. Tetapi tidak ada sebarang nama selain pada Maryam. Maryam ada satu surah. Surah Maryam dan kisah Maryam ini sangat banyak dalam Al-Quran, sepanjang Al-Quran disebut dalam banyak surah. Dan itu perkara yang pertama yang telah menyentuh hati Gary Miller. Dan apabila dia masuk Islam, dia menulis buku ini, menulis The Amazing Al-Quran, dan dia menyentuh, saya petik beberapa perkara yang dia tersentuh hatinya untuk dia berkongsi dengan para pembaca sekalian. Yang kedua ialah, yang paling menyentuh hati dia ialah ayat surah Yunus. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'dzu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Ayat inilah yang menyebabkan dia patah. Dia kalah dengan Al-Quran. Ayat ini bunyi, tidak ada satu pun yang terlindung kepada Allah. Tidak ada satu pun yang terlindung kepada Allah walaupun sebesar zat atom. Di bumi ataupun di langit. Tidak akan tersembunyi kepada Allah sebesar atom pun di langit dan bumi. Tidak yang lebih kecil daripada atom dan tidak lebih besar daripada atom. Kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang jelas. Dan sampai ayat ini, dia surrender. Dia surrender sebab Allah mengatakan ada yang lebih kecil daripada atom. Sedangkan seluruh manusia di Eropah sampailah kurun ke-19, 20, mereka sangka atom ialah juzuk yang paling kecil. Sedangkan Allah mengatakan bukan, atom bukan paling kecil. Allah mengatakan wala asghara min zalik, tidak lebih kecil pada atom, tidak lebih besar pada atom, semuanya terkandung dalam kitab yang jelas. Dan dia terfikir di sini bahawa tidak mungkin manusia terfikir bahawa ada juzuk yang lebih kecil daripada atom. Sedangkan Barat menyebut sebagai atom, atom maknanya tidak boleh dibahagi lagi, maksudnya juzuk paling kecil. Sedangkan hari ini kita tahu ada proton, ada elektron, ada neutron dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih kecil daripada itu. Dan ayat ini mula-mula menyentuh hatinya. Bagaimana kita lihat Al-Quran menyentuh hati orang berislam melalui ayat yang kita baca setiap hari. Tetapi kita barangkali tidak memahami dalam konteks bahasa yang asal. Bila kita baca terjemahan, hilang. Sebab kadang-kadang zarah yang maksud asalnya atom diterjemah sebagai biji sawi. Jauh sama sekali. Zarah ialah atom. Dan bom atom dipanggil bom zariyah. Zarah ini digunakan sebagai juzuk yang dipahami oleh manusia ketika itu paling kecil. Tetapi Allah mengatakan tidak lebih kecil. Ada lebih kecil lagi. Hari ini para pelajar fizik mengetahui bahawa
Di dalam sebuah atom berbagai-bagai yang lebih kecil di situ. Ada elektronnya dan adanya dengan proton, nukleusnya dengan neutron dan berbagai-bagai, dengan K-shellnya, dengan quarksnya, dengan elektron, positron, antipositron, anti-positron, anti-positron yang jauh lebih kecil daripada atom. Dan dia kalah di sini. Dan ayat ini menyebabkan dia mengucap syahadah. Saya dipahamkan dia mengucap syahadah apabila bertemu dengan ayat ini. Wa ma ya'zu'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lebih kecil daripada atom, tidak ada lebih besar daripada atom kecuali telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Allah telah tulis dalam Lauh Mahfuz segala-galanya dan itulah yang dia tersentuh menyebabkan sebagai the last straw. Only the last straw can break the camel's bone. Tuan-tuan, hari ini apabila manusia mengkaji, dalam sebuah atom ini ada nukleus, ada proton, ada quarks. Bahkan ada entiti yang jauh lebih kecil. Sekarang kita temui yang lebih kecil, yang saiznya 10 kuasa minus 16, satu yang sangat kecil. Yang kita kaji peringkat nano. Nanoteknologi itu ialah mengkaji perkara yang sangat-sangat kecil. Dan kita hasilkan teknologi yang banyak hasil daripada pengetahuan ini. Dan bermula dengan ayat ini. Ayat tidak terlindung pada Allah lebih kecil pada atom atau lebih besar pada atom. Tuan-tuan yang hormati. Inilah yang disebut oleh Profesor Grandy. Ini saya petik perkataan dia. Dalam buku ini yang digunakan dalam kuliah di masjid yang menggunakan buku ini. Dia menceritakan apakah yang menyebabkan dia tertarik dengan Al-Quran. Sebelum dia meluk Islam. Dan ini antara ayat yang dia sangat tertarik ialah ayat surah Yunus yang kita baca setiap masa barangkali kesannya tidak sebagaimana dia menyentuh hati orang berislam. Dia menceritakan bahawa inilah perkara yang menyentuh perasaan hatinya. Yang kedua, dia sebut surah An-Nahl yang juga menyentuh hatinya sama ada kita dan mereka. Profesor Gary Miller mengatakan antara ayat yang menyentuh perasaannya ialah ayat ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa harabuka lin-nahli an tahdhi min jibali butawm wa minas sajari wa mimma yashun. Summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbuki zulula yakhruju min butuniha syarbun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah Tuhan kamu wasiatkan. Tuhan kamu memberitahu kepada lebah supaya menjadikan rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon dan apa yang mereka lakukan. Di sini ayat pertama ialah Allah bercakap dengan dengan lebah dengan perkataan muannas. Ittakhizi maksudnya lebah itu betina, bukan jantan. Wa harabuka ila nahli an ittakhizi. Takhizi kalau jantan dia pandai ittakhiz, tetapi ada ittakhizi maksudnya betina. Dan Allah menyatakan di sini ialah yang membuat sarang itu ialah lebah betina. Sedangkan pengetahuan di Eropah yang buat sarang ialah lebah jantan. Ini sebab Profesor Gary Miller tersentuh kali kedua ialah apabila membaca ini. Tetapi kalau kita lihat terjemahan, kita hilang mukjizat. Wa waha rabbuka lin-nahli an ittakhizi minal jibali butawm wa minas sajari wa mimma yashun. Dan ambillah kamu wahai lebah betina buat sarang di gunung, di pohon ataupun di tempat yang mereka bina untuk kamu. Semakuli, sekali lagi Allah sebut semakuli. Kuli maksudnya lebah betina. Semakuli min kulli samarat pasluki, sekali lagi pasluki. Kalau yang jantan dikatakan pasluk, tapi Allah kata pasluki subula rabbuki, rabbuki sekali lagi. Kalau jantan rabbuka zulala yakhruju min butuniha, dan keluar daripada perut-perut lebah itu minuman yang berbagai-bagai warna dan dia menjadi penyembuh kepada manusia. Inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Ini adalah ayat bagi mereka yang berfikir. Yang dia paling kagum ialah yang membuat sarang ialah lebah betina. Sedangkan di barat mereka mengatakan ia buat sarang ialah lebah jantan. Al-Quran mengatakan lebah betina. Satu lagi ialah perkataan butuniha. Lebah ini butuniha ada banyak perut. Ada lebih pada 3 perut.
3 perut ataupun lebih. Dan sekarang kita tahu antara serangga yang ada perut, butunlah perut, lebih daripada 3 ialah lebah. Allah mengatakan, yakhruju min butuniha, keluar daripada perut-perutnya. Dan sekarang kita tahu, lebah ada 4 perut. Yang binatang lain semua ada 1. Manusia ada 1 perut. Tetapi Allah mengatakan, yakhruju min butuniha, keluar daripada perut-perutnya. Menunjukkan bahawa seekor lebah punya banyak perut. Dan itulah yang menyentuh kali kedua kepada profesor yang degil tadi. Dan dia telah dikalahkan Al-Quran. Anittakhidhi minal jiba libutam wa minas sajar. Dan lebah yang membuat sarang ini ialah lebah betina. Lebah jantan tidak ada kisah dalam sejarah dalam koloni lebah. Tugas yang jantan ialah hanya untuk mengawan yang betina. Lepas itu dia akan disengat oleh queennya dan dia akan mati. Yang jantan tidak ada dalam koloni lebah. Tuan-tuan yang bekerja dengan lebah tahu semuanya betina. Yang jantan tidak ada dalam lebah betina. Dan Allah khitab, anittakhidhi minal jibali butun wa minas sajar. Dan jadikanlah kamu, sarang kamu daripada gunung, daripada pohon, daripada apa yang mereka bina untuk kamu. Dan profesor yang bukan Islam ini, tuan-tuan, lebih faham Al-Quran daripada kita sendiri. Sayang, kita bulan puasa, betapa jauh kita Al-Quran, betapa dekat kita Al-Quran, kejayaan kita bergantung kepada sejauh mana kita dengan Al-Quran. Dan dia telah menyentuh. Dan thumma kuli min kulli samarat. Dan makanlah daripada seluruh jenis bunga. Dan pada mulanya kita sangka lebah ambil bunga yang cantik-cantik. Tak. Lebah ambil bunga yang cantik, yang masam, yang beracun pun dia ambil. Tetapi bila masuklah perutnya, mengeluarkan semuanya hilang, racun dan sebagainya. Dan Allah mengatakan, thumma kuli min kulli samarat. Ambillah, makanlah bunga daripada seluruh pohon-pohon, daripada buah-buahan. Seluruh buah-buahan. Masam, manis, yang kita sangka dia ambil pada yang manis saja. Dan itulah kisah lebah yang dikaji oleh profesor yang berdebat dengan Syekh Ahmad Deedat. Rupa-rupanya dalam koloni lebah, dia ada 3 kumpulan yang utama. Pertamanya adalah malikah. Malikah ialah queen, yang paling besar, sebelah kanan. Yang kedua, yang sentiasa tidak ada dalam sarang, tetapi dia dibunuh oleh pemasyuri, ialah yang raja ataupun yang jantan. Yang kecil itulah syaghalah, iaitu pekerja. Syaghalah inilah pekerja yang membuat sarang. Dan sekarang apabila kita mengkaji lebih mendalam, maka terselahlah mukjizat Al-Quran dan dia menyentuh orang pakai Islam. Bagaimana dengan kita? Apakah Al-Quran itu kita baca daripada terjemahan ataupun kita memahami daripada bahasa asalnya? Dan dalam buku Shakespeare, di Eropah mengatakan yang buat sarang itu ialah yang jantan. Dia ada soldiers and have a king. Dan itulah yang membuat sarang ialah yang jantan. Itu yang terdapat dalam literature barat sampai hari ini. Mereka mengatakan yang buat sarang itu jantan. Tiba-tiba kajian biologi mengatakan yang buat sarang itu betina. Al-Quran menceritakan yang buat sarang itu betina. Begitu juga dengan ayat lain. Inilah yang dia sebut, ini perkataan dia. Ini perkataan daripada, saya petik daripada perkataan Profesor Gary Miller. Dan tahu boleh baca di situ, dia mengatakan bahawa benar, yang membuat sarang ialah yang betina, bukan yang jantan. Dan tidak ada orang Eropah, saintis Eropah pun baru tahu bahawa yang buat sarang ialah lebah betina. Dan inilah yang disebut. Yang disebut bahawa pasluki subula rubuki zulala. Dan ikutlah jalan yang Allah telah berikan kepada lebah. Dia mengkaji lebah mengambil bunga bukan dekat. Kadang-kadang 50 km dia balik tepat kepada sarangnya. Dan Allah mengatakan pasluki subula rubuki zulala. Dan kembali pada jalan yang Allah telah tunjukkan jalan dia tempat asalnya. Dia boleh pergi di bunga satu tempat yang sangat jauh dan kembali tepat. Bagaimanakah lebah boleh memandu pandangan perjalanannya sehingga sampai kembali ke tempat asalnya dengan sempurna. Ini tersimpul dalam ayat yang ringkas. Ayat dalam surah yang kita baca tadi, surah An-Nahl.
Itu satu contoh yang disebut oleh Profesor Gary Miller sehingga dia telah memeluk Islam di atas ayat ini. Kita baca setiap hari, kita khatam bulan puasa, tetapi apakah kesannya? Sebagaimana yang dia dapat kesan daripada orang pakai Islam yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, yang disebut oleh Profesor Gary Miller ialah dia tertarik dengan ayat surah Al-Kabut. A'udzu minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa in ahwanal buyutil batul ankabut law kanu ya'lamun. Ayat ini juga menikam hati Profesor Gary Miller. Perumpamaan mereka yang mengambil pelindung selain daripada Allah ialah seperti labah-labah yang membuat sarang. Kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Sekali lagi Allah menggunakan ittakhadhat. Umpama orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah seperti labah-labah yang membuat sarang. Ittakhadhat. Bukan ittakhadha. Kalau yang jantan dikata ittakhadha, tapi Allah mengatakan ittakhadhat. Maksudnya labah-labah betina yang buat sarang. Wa inna hawnal bayutil batul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Dan Allah buat pandangan sarang labah-labah ialah sarang yang paling lemah. Sedangkan tali dia, tali yang paling kuat. Tali labah-labah ini digunakan oleh tentera Amerika untuk buat baju kalis peluru. Sarangnya sangat lemah tetapi talinya sangat kuat. Tali labah-labah ini, labah-labah dibela di Amerika untuk buat baju kalis peluru. Kelihatannya bercanggah. Sedangkan Allah bukan mengatakan talinya yang lemah, tetapi rumahnya lemah. Rumah yang terawang-awang ini tidak ada sebarang perlindungan. Tidak dapat berlindung daripada hujan, angin, dan sebarang rantainya jatuh, maka rumah akan rosak. Bukan itu saja rumah yang lemah, tetapi dari segi, kalau kita lihat, life cycle ataupun cara hidup, seekor labah-labah, dia sungguh menyayati. Ini labah-labah yang, sarang labah-labah yang terbiak. Maksudnya, penduduknya telah mati keseluruhannya. Dan kisahnya ialah, ini sama seperti sarang labah-labah yang digunakan sebagai simbol bangsa Persatu. Negara yang kecil akan dimakan oleh bangsa Persatu. Negara yang kecil akan dipaksa untuk menerima bantuan bangsa Persatu dalam perkilangan, di dalam air, dalam tenaga, dan kita akan dapat meminjam daripada apa yang dikeluarkan oleh IMF. Dan negara yang meminjam ini akan dimakan oleh labah-labah ini. Bangsa Persatu ialah sarang labah-labah. Dan dia akan merangkap senjata ahlinya. Itulah falsafah sarang labah-labah. Sebab perangai labah-labah sama seperti bangsa Persatu. Di sini ialah mula-mula sekali ittakhazat baita, labah-labah betina yang buat sarang. Dia membuat sarang sangat indah, tuan-tuan. Sangat cantik. Dan dia menari-nari di sarangnya untuk menarik labah-labah jantan. Labah-labah jantan datang, dia mengawan. Lepas mengawan, dia makan labah jantan. Maka tinggallah janda puaka. Yang tinggallah yang betina. Yang makan suami. Keluarga ini keluarga yang sangat malang. Suami makan, isteri makan suami. Manusia mereka bergaduh, tapi dalam konteks ini hubungan kasih sayang mereka tidak ada sama sekali. Dan apabila selesai kerja labah-labah jantan, maka dia dibunuh oleh labah-labah betina. Itu sebab kita panggil Black Widow. Sebab dia janda. Dan ini janda puaka. Namanya Black Widow. Dan dia makan suami dia. Apakah ada dalam satu keluarga yang lebih dahsyat tali hubungannya? Kelemahannya bukan saja dari segi fizikal, tapi dari segi spiritual, dari segi hubungan. Maka sarang labah-labah ialah rumah yang paling lemah. Allah sebut. Dan si betina makan yang si jantan. Kemudian si betina bertelur, mengeluarkan anak yang banyak. Bila anak sama-sama ditetaskan, maka yang abang makan si adik. Dan akhirnya yang paling jahat tinggal. Ini keluarga labah-labah yang sangat derita. Keluarga yang paling derita ialah keluarga labah-labah yang sudahlah isteri makan si suami, si anak bergaduh, membunuh, yang akhirnya tinggal yang paling jahat.
Kalaulah si jahat ini masih duduk di sarang, dimakan oleh ibunya, dia segera turun ke bawah, turun ke pangkal pokok. Bila dia besar, dia datang ke sarang, dia makan ibunya. Maka selesailah sebuah keluarga yang paling dahsyat, dan kita tengok sarang terbiak, maksudnya suatu keluarga telah terbunuh seluruhnya. Ini sejarah laba-laba. Dan Profesor ini tertarik dengan ayat ini sebab di sini penuh dengan pengajaran. Dan mukjizat ialah ittakhazat baita. Laba-laba mengambil, membuat sarang, dan bukan yang jantan tetapi yang betina. Sekali lagi, Barat mengatakan yang buat sarang ialah jantan. Al-Quran mengatakan yang betina. Dan sekarang pelajar biologi dapat mengetahui bahawa yang lakukan ialah yang betina. Dan inilah sebab Profesor ini sangat tertarik dengan Al-Quran. Tuan-tuan, yang saya hormati. Ini ialah janda puaka, Black Widow. Dan dikatakan racunnya lebih membunuh daripada ular. Ular yang paling bisa, dia lebih bisa. Ini sebab negara kita tidak ada Black Widow. Dan sejarahnya cukup malam. Dan dia adalah rumah yang paling dahsyat untuk kita lawati. Rumah yang paling lemah dari segi fizikal dan ikatan kasih sayang. Ialah rumah yang paling buruk. Dan inilah yang ditulis oleh Profesor tadi. Dan saya ambil kata-kata Profesor tadi. Dan dalam tafsir juga cukup indah. Wa kalimah at-takhazat la tusir faqat ila unsa al-ankabut bal ila wujud amaliyah bina al-haqiqah tamu biha biward as-sukun wa tabrish. Seluruh aktiviti pembiakan selepas di mengawan, maka semuanya terserah pada yang betina. Dan itulah yang dikatakan sebagai ittakhazat baita. Dan kelemahannya ialah bukan saja lemah daripada sarang, tetapi wahwa wahanul bait min nahiyatil ijtimaiyah wal akhlaqiyah wal madiyah wal mekanikiyah. Dan lemahnya bukan saja daripada sarangnya, tetapi dari segi ikatan kasih sayang, daripada sosial, daripada kekeluargaan, daripada keharmonian, semuanya dia paling lemah. Sarang laba-laba ialah sarang paling lemah, dan inilah yang menyebabkan Profesor Gary Miller sangat tertarik. Yang keempat, dalam surah Al-Fajr, Allah menyebut iramadatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Penduduk kaum Ad ialah satu kaum yang degil, tinggal di kota Iram. Allah sebut iramadatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad, dan mereka buat bangunan tinggi yang tak pernah orang lain buat. Dan mereka ditimbuskan oleh Ahqaf. Mereka menentang Nabi Hud AS. Dan sebagai balasannya, Allah timbus mereka dengan padang pasir. Sejarah mereka hilang. Bani Iram tidak pernah disebut dalam sebarang buku. Dan apabila Al-Quran turun dalam surah Al-Fajr, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahawa Quran salah sebab tidak pernah ada kota bernama Iram. Sedangkan Allah sebut ada kota Iram. Kota Iram ini bangunannya sangat tinggi. Mereka pegang rekod dunia bangunan paling tinggi. Manusia dulu, tuan-tuan, membina bangunan paling tinggi. Sekarang manusia perangai sama. Mereka membina bangunan paling tinggi. Rekod dunia hari ini dipegang oleh Burj Khalifah di Dubai. Naik Johan jatuh ke Malaysia. Bangunan 118. Bangunan kedua paling tinggi dunia. Perangai manusia sama saja. Dan apakah terjadi kepada kaum Nabi Hud? Apabila mereka membina bangunan paling tinggi di dunia, mereka pegang rekod, Allah musnahkan mereka. Bukan sebab mereka bina bangunan tinggi, tetapi sebab mereka menentang kebenaran Nabi Hud AS. Dan kisah mereka hilang. Sekarang ada slide. Slide, lihat daripada atas, ada sebuah kota yang intek di bawah padang pasir. Di bawah, 20 meter ke bawah, 30 meter ke bawah, ada satu kota. Sedangkan apa yang lihat di atas muka bumi ialah padang pasir tandus. Dan mereka gali. Mereka temui. Ini kota Iram. Dan itu sebab dia meluk Islam. Sebab tidak ada siapa yang tahu kota Iram kecuali Al-Quran menceritakan iramazatil imad. Allah mengatakan alam tarakai fafan rabbika bi'adad. Iramazatil imad. Dan kota ini namanya Iram. Kota ini ada bangunan yang tertinggi. Ketika itu bangunan ini paling tinggi dunia, dan mereka telah cipta rekod dunia dengan bangunan paling tinggi di kota Iram. Sekarang Iram telah hilang sama sekali. Starlight modern telah
mengkaji dan mereka temui sebuah kota yang sangat inteks dibuat daripada batu. Ini kota Iram yang tak pernah diketahui Malaysia, telah digali. Tempat rahsia. Yang gali Amerika dengan Eropah. Orang Yaman tak tahu di mana digali. Dan mereka keluarkan dalam jurnal menunjukkan bahawa sebuah kota ditemui. Kota inilah kota Iram yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr. Iramaza tilimada. Itu sebab Profesor Gary Miller memeluk Islam. Antara sebab. Tuan-tuan yang saya hormati, ini Profesor Gary Miller, dia tulis dalam bukunya The Amazing Quran. Dan kita boleh baca. Dan ada ustaz yang menjadikan kitab ini, buku ini sebagai teks untuk mengajar di masjid. Profesor Gary Miller ialah orang Ma'lah. Rupa-rupanya ulama kita banyak bergantung pada Ma'lah seperti ini. Al-Quran bersama kita, tetapi dia mendapat hidayah. Apakah kita juga mendapat hidayah sama seperti dia? Lebih lagi kita dalam puasa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya ingin berkongsi satu lagi perkara. Ialah tentang kajian alam semesta. Ilmu kosmologi, astrofisik, astronomi. Dan orang yang paling pakar dalam dunia hari ini tentang astronomi, astrofisik dan kosmologi ialah orang Perancis. Dr. Profesor Guy Dardoni yang telah diiktiraf sebagai orang terbaik dalam kajian astrofisik dan dia telah baru masuk Islam. Apabila dia mengkaji tentang kejadian alam semesta dalam Al-Quran. Dan profesor ini tertarik dengan ayat surah Al-Imran. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil nahar la ayatin liulil albab. Dalam ciptaan langit dan bumi, peredaran siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab. Profesor ini kemudian mengkaji tentang langit bumi secara barat. Dia tidak pernah kenal Al-Quran. Dan dia adalah Profesor Al-Haq Gaidonini. Ini nama Profesor terbaik. Orang Malaysia tak kenal. Orang Malaysia kenal Stephen Hawking. Sebab dia menulis dalam bahasa Inggeris. Yang tulis dalam bahasa Jerman, tulis dalam bahasa Rusia. Yang tulis dalam bahasa Perancis, orang Malaysia tak kenal. Sebab orang Malaysia hanya tahu bahasa Inggeris. Dan cukup mudah ditipu dalam berita. Berita hari ini, orang Malaysia paling mudah ditipu sebab dia tahu satu bahasa. Satu bahasa Inggeris semata-mata. Bahasa Melayu pun dia tak tahu. Dan profesor ini ialah Profesor Abdul Haq. Selepas dia mengkaji tentang alam semesta. Apakah yang dikaji? Dan saya ingin berkongsi antara apa yang dikaji oleh profesor ini. Profesor ini ialah Profesor Abdul Haq Bruno Gainadoni nama dia. Dia adalah spesialis dalam galaksi formation dan evolution. Dia menulis 140 buah kertas kerja, kertas intelektual mereka. Dan dia adalah pengarah di Bandar Cerap Lyon di Perancis. Dan dia menghasilkan, selepas dia memeluk Islam, dalam beberapa tahun saja, dia menulis 60 kertas dalam Islam. Masa yang sangat singkat dalam Islam, maksudnya Islam yang sangat-sangat menjiwai. Dia sangat-sangat menjiwai. Antara perkara yang tulis ialah tentang sains Islam. Langit, kosmologi, astronomi, dan penciptaan langit yang pertama. Itulah yang dikaji oleh Profesor Guggenheim ini. Dan dia mengatakan seperti berikut. Einstein mengatakan antara saintis yang beriman, yang maksudnya adalah percaya pada Tuhan. Yang terawal ialah Einstein. Di barat apabila mereka yang telah menafikan ketuhanan di barat, tiba-tiba Einstein mengatakan bahawa yang tersusun indah, yang dapat kita saksikan dengan rumus matematik, tidak mungkin tersusun kecuali ada penyusunnya. Dan ketika kematian Einstein diceritakan oleh anaknya, dia tulis satu ayat bahawa alam semesta ini diciptakan oleh the absolute power. Dan bila dia hampir mati, dia minta anaknya angkat kepala dan dia lihat kertas itu. Bahawa alam semesta diciptakan oleh absolute power. Sebab tidak ada sedikit cacat pun. Dan setiap yang tersusun mesti ada penyusunnya. Dan diulang oleh Profesor Bruno tadi. Profesor Bruno mengulangi kembali tulisan Einstein. Dan dia mengatakan cukup malang, ada saintis yang bodoh, yang diiktiraf sebagai saintis dunia, Stephen Hawking, yang berakhir dengan there is no God. Alangkah bodoh, kata Profesor Bruno. Seorang saintis yang dianggap sebagai saintis teragung dalam kosmologi,
iaitu Stephen Hawking, tetapi berakhir dengan buku terakhirnya, The Grand Design. Tuan-tuan baca buku ini barangkali. Buku yang paling laris di dunia. Dibaca oleh seluruh dunia. Buku The Grand Design. Saya tanya pelajar saya di Malaysia, tak pernah dengar buku ini. Betapa jauh kita dengan, tetapi lebih baik tak baca buku ini. Sebab buku ini membawa kepada atheism. Dia mengatakan, tidak perlu ada Tuhan untuk ciptakan alam semesta. Apakah ceritanya? Pada mulanya, Stephen Hawking menulis buku A Brief History of Time. Dan dia mengatakan, mesti ada pencipta alam semesta sebab nothing cannot be created by something, cannot be created by something. Something cannot be created by nothing. Nothing cannot create something. Something can be created by something else. Oleh sebab itu, alam semesta yang tidak ada asalnya, space and time yang tidak ada, mesti diciptakan oleh kuasa yang mutlak. Kata Stephen Hawking ke dalam buku pertamanya. Dalam buku keduanya, dia menjelaskan Tuhan mesti wujud. Sebab tidak mungkin 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 1. Tak mungkin. Dalam buku terakhir, apabila dia cadangkan untuk menang Nobel Prize, ditolak sebab dia tulis Tuhan. Dalam saintis moden hari ini, tidak boleh saintis menulis nama Tuhan dalam paper ilmiah dia. Siapa yang menulis nama Tuhan dalam paper dia ilmiah, disqualified untuk dipertandingkan Nobel Prize. Malaysia ingin menang Nobel Prize pertama saintis kita, 2020. 2020 telah berlalu dan tidak ada seorang pun akan menang lagi. Kalau kita diketahui, kita percaya pada Tuhan, tak mungkin akan dipertimbangkan untuk Nobel Prize. Percayalah tuan-tuan. Dan Einstein ditolak disebab dia tulis Allah dalam buku yang pertama. Dia tulis God. Dia tulis The Mind of God. Tuan-tuan baca dalam A Brief History of Time. Dan ini sangat dikesali oleh Profesor Bruno. Selepas semua Islam, dia menulis, mengkaji, dan betapa dahsyatnya, betapa bodohnya Stephen Hawking. Setiap yang tersusun, dan dia kata terjadi sendiri. Dan dia mengatakan sini, dia mengatakan bukan sahaja Stephen Hawking yang bodoh, tetapi kawannya bernama Richard Dawkins juga bodoh. Sebab percayai bahawa alam semesta yang indah ini terjadi daripada nothing. Sedangkan nothing cannot create something. Dan perbincangan profesor ini akhirnya menuju kepada ketuhanan. Dan sekarang kita lihat antara Islamic Science dengan atheism. Stephen Hawking menulis The Grand Design menolak ketuhanan 100%. Dia harap dia akan menang Nobel Prize, tetapi ditolak juga sekali lagi. Dan sekarang dia telah mati. Dan sekarang dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan Dawkins juga menulis The God Delusion. Dalam wajah yang sama menolak ketuhanan. Dan inilah wajah sains barat hari ini. Sains tanpa Tuhan. Sedangkan profesor terbaik tadi, Profesor Bruno Dodoni tadi, dia menulis sebaliknya. Dia tulis di sains di Quran. Ialah Quran dan sains yang dia untuk counter kepada buku yang tersebar di Eropah. Dia orang Perancis. Dia menulis dalam Perancis, tuan-tuan, dalam bahasa Perancis banyak tulisan profesor ini. Tapi sayang orang Malaysia tak tahu bahasa Perancis. Kalau kita buat kajian di barat, tuan-tuan, kita mesti tahu 3 bahasa asing sekurang-kurangnya selain pada bahasa Inggeris. Dan inilah kelemahan pelajar kita yang tidak menguasai bahasa lain. Kajian dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Rusia sangat banyak, tapi kita tak tahu. Dari sebab itu kita hanya merujuk dalam bahasa Inggeris. Dalam ranking universiti pun yang top ialah yang dalam bahasa Inggeris. Sedangkan universiti di China, di Jepun jauh lebih baik daripada yang ranking nombor 1. Sayang tuan-tuan, kita tidak menguasainya. Dan dia menulis Building Galaxies. Ini buku dalam kosmologi. Dan walaupun dia adalah seorang mu'allaf, dia dimasukkan dalam 500 orang Islam yang paling berpengaruh. Dia baru masuk Islam beberapa tahun. Dan dia dimasukkan ke dalam senarai 500 orang Islam yang paling pengaruh. Sedangkan kita, Malaysia barangkali tidak ada termasuk dalam ini. Katanya ada seorang. Tuan-tuan, sekarang kita lihat antara pertembungan antara sains Islam dengan sains tanpa Islam. Dan mari kita lihat apakah peranan yang dimainkan oleh ulama kita juga. Dalam konteks ini,
kita rujuk khusus ulama Saudi yang sangat terbelakang dalam konteks kajian saintifik. Bahkan kadang mereka menentang. Dan Profesor Bruno tadi mengatakan, saya dijemput untuk menghadiri satu persidangan antarabangsa tentang kosmologi. Tiba-tiba ada wakil daripada Saudi dan dia tidak mengadakan saintis, tetapi dia mengatakan seorang ulama. Ulama Ibn Syekh Bandar Al-Khaybar, ini ulama besar Saudi. Ketika saintis terbuka dunia membincang tentang kejadian langit dan bumi, dia beritahu dunia ini rata. Terperanjak satu dunia dan dijadikan sebagai satu ejekan bahawa masih ada lagi orang yang hidup kurun yang 21 ini yang percaya dunia rata. Ini ulama besar Saudi. Siapa yang percaya dunia bulat dan bergerak, kafir, harus dibunuh, kata ulama ini. Profesor Bruno yang mendengar kata-kata ini terperanjat. Apakah masih ada orang Islam yang seperti ini? Dan dia bukan sembarangan orang, dia adalah ulama besar. Wakil kerajaan Saudi di peringkat persidangan antara dunia, antara bangsa, membincangkan tentang kejadian langit dan bumi. Tuan-tuan yang saya hormati, Syekh Bandar Al-Khaybar ini dia mewakili seluruh ulama Saudi. Bumi tidak bergerak. Yang mengelilingi bumi ialah matahari, kata ini. Dia sabit Al-Quran, dia kata. Quran kata begitu. Tak boleh lagi bantah. Siapa bantah kafir. Dan dia boleh dibunuh. Tuan-tuan, inilah yang dibincangkan ketika persidangan antarabangsa kosmologi. Dia mewakili ulama. Dan dalam bahasanya, saya baca sekali lagi apa yang sebut, takut kita salah apa yang faham. Dia kata, hal al-ard sabitah atau tataharrak. Musyahadan bi kalam Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa Saleh Fauzan, al-ard sabitah la tataharrak. Mengikut dua ulama besar Saudi, iaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Fauzan, dua-dua mengatakan bumi tak pernah bergerak. Hadza huwa muqtadi an-nusus. Ini berdasar pada Al-Quran, dia kata. Dia kata pada Al-Quran. Wa muqtadi al-aqal aslan wa adalah kasrah anna syam la hiya tadur. Dan yang sebenarnya matahari pusing bumi. Siapa kata bumi mengelilingi matahari, dia sudah kafir. Berkali orang Malaysia agama kafir. Dan keluar dalam berita dunia. Dan profesor yang terbaik dalam kosmologi tadi, dia bukan bincang tentang bumi, tentang langit, tentang black hole, tentang bagaimanakah bintang neuron dan sebagainya. Dia sangat malu. Dia tak tahu nak letak muka ke mana sebab dia memilih Islam. Dia baru menurut Islam. Tiba-tiba dalam Islam, ini pandangan daripada ulama terbesar Islam. Dia sangat malu. Dan dia tulis buku tadi ialah untuk sama-sama kita renungi. Dan ulama besar Saudi ini mengata pada hari kelahiran Galileo Galilei. Siapa Galileo itu? Galileo mengatakan sama seperti dia. Galileo mengatakan bumi bergerak mengelilingi matahari dan matahari mengelilingi galaksi. Dan Galileo dibawa ke mahkamah dan dihukum mati. Eropah yang mengatakan bahawa bumi mengelilingi matahari, dia sudah cukup untuk dapat hukum mati. Dan Galileo dikenakan hukum mati. Dan hari kawan dia sebut ialah bertepatan dengan Galileo dihukum mati sebab mengatakan bumi mengelilingi matahari. Itu berlaku ratusan tahun lepas, tetapi muncul dalam negara Islam. Kata Bruno, saya tak boleh faham. Lebih-lebih lagi, ulama besar Saudi, Saleh Fauzan, dengar tuan-tuan betul. Al-ard musatahah. Bumi ini bukan bulat, tetapi leper, macam meja. Ini siapa yang kata bulat, boleh dihukum mati. Tuan-tuan, ini Syekh Saleh Fauzan. Yaqul dauran ard batil. Siapa kata bumi bergerak, dia adalah palsu. Wasyamsu hiya allati tadur. Matahari yang memusingi bumi. Dan Syekh Abdul Aziz Baz,
ketua ulama Saudi mengatakan seperti berikut. Saya baca bahasa asalnya. Saya bimbang takut ada orang yang mengatakan saya mengada-ngada. Saya baca perkataan asalnya. Kata Ibn Zaz, al-qaul bi'anna syamsa sabitah. Asyam bi'anna syamsa sabitah wa al-ardha hiya allati tadur hawla kull syani' wal munkar. Wal-ardha sabitah la tarhaq wa syamtu hiya allati tajri hawlaha. Wa kullu man yaqidu bi thubut asy-syams wa darun haulaha yu'ad kafiran, dia sudah kafir. Siapa kata bumi mengelilingi matahari, dia sudah kafir. Wal murtadan, murtad. Wajib qatluhu, wajib dibunuh orang itu. Li'annahu bidzalika yukadzibu juzgabullah wa kitabahu. Sebab dia mendustakan kitab Allah. Kata ulama terbesar Saudi. Dan seluruh ulama Saudi seperti ini. Maafkan saya. Bukan saya ada-adakan, tuan-tuan baca sendiri. Dan tuan-tuan, Syekh Abdul Aziz mengatakan, ayuf kitab yusbitu fiha anna syamsa tadur hawla al-ard. Dan dia tulis satu buku bahawa bumi, matahari kelilingi bumi. Dan inilah menyebabkan Profesor Bruno sangat sempit dada. Dan dipetik kata-kata ulama besar Saudi. Yang pertama lah Ibn Zaz, ketua ulama mereka. Man qal bid'at al-ard hawla syam kafirun yastabat au yuqtal. Siapa yang mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia sudah kafir. Panggil dia dalam majlis, minta dia bertaubat. Kalau tidak bertaubat, bunuh. Ini kita sebut takfiri, pahaman takfiri. Utsaimin, ulama yang kedua dalam ranking mereka. Lam yusbit al-im anna al-ard tadur hawla syamsi. Saya baca dalam bahasa asal supaya mereka yang mendengar berkata sabit dengan perkataannya, bukan permihan saya. Tidak ada dalam ilmu yang mengatakan bumi mengelilingi matahari. Saleh Fauzan, ulama yang ketiga. Yaqul biran al-ard hawla syam huwa mazhab asriyin wa mazhab kufri dhal. Siapa kata bumi mengelilingi matahari, dia mazhab sesat, kafir. Dan yang terakhir ialah ulama yang bicara tadi. Ulama yang bicara di dalam persidangan astronomi dunia. Saudi hantar wakil yang seorang ulama, yang lain semua hantar saintis. Dan dia mengatakan perkara yang bercanggah dan dia mengulangi kembali perkataan zaman Aristotle. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang berminat untuk melihat tulisan asal Syekh Utsaimin, tuan-tuan boleh baca di sini, dan saya harap dalam video nanti tulisan ini boleh dibesarkan dan boleh baca. Saya tidak masa untuk membacanya. Kesimpulannya sama saja. Sama seperti kesimpulan yang dilakukan oleh seluruh ulama Saudi. Dan seluruh ulama yang balik pada Saudi mesti mengakui ini. Maafkan saya, tuan-tuan. Dan 541 tahun telah berlalu Copernicus, yang telah juga berdepan dengan gereja yang mengatakan siapa yang mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia sudah kafir. Dan antaranya adalah Copernicus dan Galileo. Ini gambar Galileo dibawa ke depan mahkamah. Dipanggil mahkamah Inquisition. Galileo di depan dan diadili oleh 9 orang kardinal gereja. Kamu, Galileo Galilei, dituduh mengajar murid kamu mengatakan bumi mengelilingi matahari. Apakah benar atau tidak? Tuan-tuan boleh baca kisahnya. Benar, ya, yang Tuan Kardinal. Kamu tahu tak apakah akibat daripada kamu mengatakan matahari mengelilingi bumi? Saya tahu. Apakah yang kamu tahu? Saya akan dihukum mati. Apakah kamu sudah bersedia untuk mati? Ya, saya bersedia. Saya ingin tunjuk pada dunia bahawa saya benar. Biarlah api membakar saya hari ini. Sebab hukuman mereka yang mengatakan bumi mengelilingi matahari ialah bakar hidup-hidup. Masa itu juga. Lepas ini, maka dibawa satu stage tempat pembakaran. Apakah kamu sudah bersedia untuk mati, wahai Galileo? Ya, saya bersedia. Sebab saya nak tunjukkan kepada manusia seluruhnya bahawa saya benar. Apakah kamu mengatakan gereja tidak benar? Kata Galileo, gereja benar dan saya juga benar. Dan sekarang kamu dijatuhkan dengan
7 lawan 2. Kamu dibakar hidup-hidup sekarang. Kali terakhir, kami bagi peluang pada kamu untuk kamu tarik balik kata kamu. Kamu akan dibebaskan daripada bakar, bunuh. Kata Galileo, saya bersedia untuk mati. Saya bersedia untuk tunjukkan bahawa apa yang saya sebutkan ini benar. Dan kawan-kawannya menuju kepada Galileo, wahai Galileo, kami sayang pada kamu. Mengalahlah, mengalah bukan kalah. Mengalah bukan kalah kamu hari ini. Kamu sayang pada kamu Galileo, bahawa kamu adalah saintis yang agung kami. Dan mengaku hari ini kepada gereja bahawa kamu salah. Kalau begitu, kata Galileo, saya, wahai Tuan Kardinal, saya melutut sekarang. Orang Kristian dia akan melutut kalau dia bersalah. Saya melutut di depan 9 kardinal. Saya tarik balik perkataan saya. Apakah kami boleh percaya apa yang kamu sebut tadi? Ya, boleh percaya. Kalau begitu, hukuman mati ditangguh dan kamu akan ditahan dalam rumah sampai mati. Galileo mati di Senaya, tuan-tuan pergi tadi, di kawasan kajian saintifik sekarang ada Senaya namanya. Di situlah Galileo ditahan sampai mati. Ini kisah yang diulang kembali oleh ulama Saudi. Dan hukuman mereka yang mengatakan selain pada gereja ialah mati. Dibakar hidup-hidup. Itu sebab mereka pisahkan antara agama dengan saintis. Dan mereka telah asaskan sekularisme. Ini masalah barat, bukan masalah kita. Kenapa kita masih juga mengikuti mereka? Tuan-tuan semati. Ini Profesor Bruno yang saya maksudkan tadi. Dia sangat sedih. Masih ada lagi orang Islam dan dia adalah bertaraf ulama besar. Yang telah sama seperti Galileo, sama dengan zaman Galileo ataupun zaman Aristotle. Dan dia katakan, alangkah malangnya ulama yang walaupun mereka bercakap bahasa Arab tetapi mereka memahami serpis. Bukan saya kata, tapi ma'alah yang Profesor Bruno tadi mengatakan, sayang mereka memahami agama mereka melalui literal daripada zahir. Sedangkan Al-Quran dengan jelas mengatakan bumi bergerak. Dan kita lihat bagaimanakah sekarang. Kata Profesor Bruno, sekarang kita naik ke langit. Kita ambil gambar ke bawah. Kita ada slide. Kita boleh menggunakan handphone kita. Handphone ini adalah slide. Kalau tak ada slide, tak ada handphone tuan-tuan. Tetapi ulama besar tadi, mereka merujuk handphone juga. Dan kita ada IS di langit. Kita dapat lihat bumi kita terapung-apung. Dan kita ada seluruh GPS dan sebagainya. Disebabkan kita maklumat sudah mencapai satu tahap tertentu. Dan bumi kita diambil gambarnya. Just one dot, bulat. Daripada atas, jelas bulat. Dan bergerak. Dan alam semesta ini cukup luas. Dan bumi kita just one dot. Dalam kesatuan kosmos seluruhnya. Dan kita telah ambil gambar. Dan yang jelas bahawa bumi kita berada mengelilingi matahari, dan matahari mengelilingi galaksi. Ini satellite, tuan-tuan. Satellite, ambil gambar satellite. Tidak ada ruang di bumi yang tidak ada satellite. Malaysia ada 11 satellite. Amerika ada 1 juta. Rusia ada 1.5 juta satellite. Katanya satellite kita 3 telah mati. Siapa yang kuasai dunia, dia kuasai langit, dia kuasai dunia. Tak mungkin kapal terbang kita jatuh, tak tahu di mana. Seluruh dunia ada satellite. Kena tipu hidup-hidup. Maaf saya tuan-tuan. Umat Islam sejak kurun yang ke-10 telah lukis bumi berputar mengelilingi matahari. Ini pengetahuan kurun ke-10 umat Islam. Mereka membicarakan tentang gerhana matahari, bagaimanakah terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Ulama kita telah jelas sejak zaman Baghdad, bumi bulat dan beredar. Berdasarkan percerapan dan ayat Quran. Mereka lukis peta dunia. Ini umat Islam yang lukis. Umat Islam letakkan 0 darjah di atas Mekah. Tengok tuan-tuan, 0 darjah atas Mekah. 0 darjah di atas Mekah ialah untuk tujuan pengiraan masa di seluruh dunia. Dan 0 darjah Mekah 1000 tahun lebih. Apabila Perancis menguasai dunia, dia bawa 0 darjah ke Paris.
dalam kurun 18. Kemudian British mengalahkan Perancis dalam perang terakhir Waterloo. Dan British rebut kosong darjah, bawa ke Greenwich sampai hari ini. Asalnya Mekah. Umat Islam yang bagi kosong darjah ini, kita yang lukis kartografi. Tapi sayang, tengok zaman Baghdad, kita lukis bumi bulat bergerak. Tuan-tuan, bagaimanakah kejadian gerhana? Umat Islam sepakat kurun ke-10 Masehi bahawa bumi mengelilingi matahari. Tiba-tiba kurun ke-1 mereka terbalik kepada teori Aristotle. Tidakkah senak dada, sempit dadanya mualaf yang bangun umat Islam tadi? Tengok tuan-tuan, kurun yang ke-10, 9 Masehi. Di Baghdad kita sudah buat model bumi di tengah-tengah. Bagaimanakah perjalanan yang ilmu yang ketika itu, dan ketika itu jelas bumi yang bulat. Tuan-tuan yang hormati, ini saya petik satu tulisan daripada Abul Wafa bin Aqil. Dia kata seperti ini dalam kurun ke-9. Dia kata al-ard ala hayhat al-qurah ala tarwir al-falaq. Bumi dalam bentuk qurah, globe, dan berputar di atas falak. Jelas kurun ke-9. Umat Islam telah mengeluarkan satu pandangan yang kemudian diambil oleh Copernicus. Diambil oleh Galileo. Copernicus ambil daripada tulisan ini. Dan tuan-tuan boleh teruskan bacanya untuk menunjukkan bahawa kita dah selesai kurun ke-9, 10 ribu tahun lepas. Ar-Sijli telah mencipta alat astrolab yang simbolize bahawa bumi bergerak dan berputar. Astrolab yang digunakan dalam untuk menentukan gerhana dan sebagainya waktu solat telah mengambil kira bahawa bumi beredar dan bulat. Bagaimanakah mereka mengetahui bumi bulat? Dalam Al-Quran mengatakan yukawiru lailan nahar wa yukawirun naharan lain. Itu sebab jangan terjemahkan ayat ini. Allah gulingkan malam ke atas siang. Yukawir. Yukawir ialah kurah ialah bola. Allah gulingkan seperti bola malam ke atas siang dan siang ke atas malam. Maksudnya bumi kita seperti bola. Allah sebut yukawirul lailan nahar wa yukawirun naharan lain. Kata Profesor Bruno, saya orang Perancis tetapi orang Arab tidak faham ayat mereka sendiri. Ulama Arab tidak faham, sedangkan saya orang Perancis, kata Profesor Bruno. Saya faham daripada ayat ini bumi bergerak berputar untuk siang dan malam. Dan ayat lain mengatakan wa yatallahumul lailu nasawun nahar fa izahum muzimun. Dan malam itu insilah, dalam bahasa Arab insilah, seperti ada kulit kita kupas, dan peristiwa siang dan malam exactly sebagaimana yang Allah sebut naslahu minhun nahar. Kata Profesor Bruno yang mu'alaf, yang baru belajar bahasa Arab. Dan kata Profesor Bruno dalam surah Al-A'raf Allah menyebut bumi berputar ligat. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati fi sittati ayamin tsumma stawa 'arsy. Yuhshil nahar yatlubuhu hathitha. Ini kata Profesor Bruno. Yuhshil nahar wa yatlubuhu hathitha. Malam ikut siang dengan lajunya. Maksudnya bumi kita berputar laju satu masa dulu. Ketika Allah ciptakan alam semesta ini, bumi kita sangat laju pusingannya. Hanya 2 jam satu hari. Kemudian 3 jam satu hari. Kemudian 5 jam. Kemudian 10 jam. Kemudian akhirnya 24 jam hari ini. Dan akhirnya 25 jam. 30 jam dan berhenti. Jelas ayat Quran bumi berputar. Dan Allah juga mengatakan wa huwallazi khalaqal nahar wasyamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun. Dialah ciptakan siang, dialah ciptakan malam, dialah ciptakan matahari, dialah ciptakan bulan. Kullun dalam bahasa Arab, kullun semua yang sebut atas tadi. Kullum bimana kulluhum fi falakin yasbahun. Yasbahun ini maksudnya plural. Maksudnya malam, siang, matahari, bulan yang beredar di atas objek. Malam dan siang bukan objek tetapi sifat kepada bumi. Maksudnya lah bumi, matahari dan bulan yang beredar di atas objek. Kata Profesor Bruno.
Sedangkan orang yang fahami Arab daripada kecil lagi, dia tidak memahami ayat ini demikian. Maksudnya bulan, matahari, bumi beredar di atas falak masing-masing. Dan tuan-tuan, itulah yang dipelajari oleh pelajar sekolah hari ini. Kemudian tiba-tiba ulama besar tadi keluar kembali teori Aristotle yang ketinggalan 2000 tahun lepas ataupun 4,000 tahun lepas. Dan Allah mengatakan la syamsa yanbaghi laha an tudrikal qamar wala laysa sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Apa yang berlaku ialah semuanya tidak ada diam. Bulan ikut bumi, bumi ikut matahari, matahari ikut galaksi, dan wasyamsa limustaqarril laha dzalika taqdirul alim. Matahari menuju tempat akhirnya mustaqar. Dan sekarang kita lihat matahari, trajektori matahari, dia berjalan laju menuju mustaqar. Mustaqar saintis sebut sebagai solar apex. Dan ulama Saudi tertinggal jauh. Termasuk para pelajarnya sendiri. Maka saya tuan-tuan, wa kullu fi falakin yasbahun. Yasbahun maksudnya ada 3 atau lebih. Kalau bulan dengan matahari, dia kata yasbahan. Tetapi Allah mengatakan wa kullum fi falakin yasbahun. 3 objek yang berenang-renang di atas orbit, iaitu bumi, bulan dan matahari. Kalau bulan dan matahari saja tidak mungkin Allah sebut yasbahun, Allah sebut yasbahani. Tetapi Allah kata kullum fi falakin yasbahun. Tiba-tiba orang malah mengajar ulama besar kita. Tuan-tuan semati, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dan bulan Ramadan ialah bulan yang turunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk dan bagi manusia, keterangan dan al-huda serta pembeza. Marilah tuan-tuan, kita merapatkan diri kita dengan Al-Quran. Bukan saja kita membaca berdasarkan pada terjemahan, tak cukup. Intelektual tidak boleh memahami hanya dengan terjemahan. Kita mesti memahami dalam bahasa asalnya, itu mukjizatnya. Al-Quran diturunkan oleh Jibril, ialah penghulu segala malaikat. Diturunkan kepada Rasulullah, penghulu segala makhluk, segala para rasul. Diturunkan kepada umat Muhammad, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin, kamulah sebaik umat. Diturunkan dalam bulan yang sebaik-baik bulan, bulan Ramadan. Pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran kebaikannya bertimpa-timpa, berlapis-lapis. Marilah kita sama-sama, saya dan tuan, marilah kita sama-sama khatam Al-Quran. Sekali atau 2 kali atau 3 kali atau seterusnya. Dan jadikanlah bulan ini bulan Al-Quran. Dan di mana-mana kita duduk berada, baca Al-Quran. Dan kita tidak boleh mulakan pagi kita selain Al-Quran. Dan Allah mengatakan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Wa innahu latanzilur rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qablika liyakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ialah bahasa Arab yang jelas. Marilah kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, saya dan tuan. Bilisanin arabiyyin mubin ialah bahasa Al-Quran ini, kalau terjemah bukan Quran lagi. Yang Quran ialah yang bahasa asal dan mukjizat ialah dalam bahasa asal kita. Marilah kita sama-sama mempelajari Al-Quran, mendekati kita Al-Quran, dan kita berdoa Allah maj'al Al-Quran rabi' qulubina. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai taman bunga dalam kalbu kita. Dan Rasul pernah mengadu kepada Allah, dan Allah rakamkan dalam surah Al-Furqan. A'udzu minasyaitonir rajim wa qala Rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai buang barang ketinggalan. Dalam bahasa mudahnya, kaumku meninggalkan Al-Quran. Rasulullah mengadu pada Allah bahawa kaumnya meninggalkan Al-Quran. Dan sa'adah haqiyah ialah sa'adah al-quriyah. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan, janganlah kita meninggalkan Al-Quran lebih dari 3 hari. Meninggalkan Al-Quran 3 hari, kita dibimbang termasuk dalam ayat ini, iaitu mereka yang meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan itulah sebagai tazkirah saya pada hari ini. Dan panjang lagi kisah yang saya nak sebutkan, termasuklah dalam bahasa Arab. Marilah kita sama-sama menguasai bahasa Arab, sebab kita seorang Muslim tidak sejati Muslim sekiranya kita tidak memahami bahasa Arab, dan kita menjiwai Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Al-Quran diturunkan kepada kita dan kita harus faham bahasa asalnya. Terjemahan kadang-kadang tidak sampai maksud yang sebenarnya. Dan saya minta maaf, saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf sekali lagi, kata saya tadi, tentulah akan menimbulkan kritikan yang banyak, tetapi
demi untuk kebaikan. Saya sebutkan itu juga. Saya tawakal Allah Ta'ala. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu alaihi wasallam.